Jam 5 petang, 5:20 minit petang ini sudah pasti majoriti daripada anda mungkin akan meluangkan waktu di hujung minggu ini untuk ke bazar Ramadan. Ada yang menggunakan peluang di hujung minggu ini untuk membeli belah persiapan awal menjelang Hari Raya Aidilfitri. Ada juga. Tapi saya ingin bawakan langsung visual dari Jalan Tuanku Abdul Rahman, pusat tumpuan untuk membeli belah. Tetapi ini sedikit berbeza di mana pasar malam di Jalan Tuanku Abdul Rahman itu kini diletakkan di lokasi di Jalan Hadapan. Faris Azman, kalau dapat dikongsikan. Ini visualnya, tapi kita terus saja bersama dengan Faris Azman yang berpayung, hujan katanya. Faris, apa istimewanya pasar malam di Jalan Tuanku Abdul Rahman ini? Saya tahu dulu masa saya kecil memang dekat depan tu, lepas tu dia dipindahkan ke belakang. Tetapi dengan awal Ramadan ini, bagaimanakah cerita yang lebih penting untung nasib peniaga di bulan Ramadan ini, kerana hujan turun dengan begitu lebatnya sejak awal tadi, itu pun masih lagi hujan. Bagaimana pula dengan trend pembelian, bagaimanakah suasananya? Ceritalah Faris, teruskan bersama anda di Jalan Tuanku Abdul Rahman itu. Baik, Zul, ya betul. Sebenarnya kalau kita tahu hari ini hari hujung minggu, di mana sudah tentu pada jam 5 ni, 5 ke atas adalah timing yang paling tepat untuk rakyat ataupun umat Islam pergi ke bazar Ramadan. Dan apa yang menarik sebenarnya, Zul, pasar malam sebelum ini di Lorong Ta, tetapi dalam tempoh 2 tahun, ini adalah tahun kedua, setiap Sabtu sepanjang Ramadan akan tapak ataupun kalau anda tahu di kawasan membeli belah di Jalan Tuanku Abdul Rahman ini, sinilah kawasan yang akan ditutup pada setiap Sabtu dan akan dijalankan ataupun kita katakan pasar malam akan beroperasi di sini daripada jam 10 pagi sehinggalah jam 12.30 malam, pasar malam ya. Jadi dari sudut produk ataupun apa saja barangan dia ada daripada pakaian, terutamanya makanan untuk berbuka puasa, juara-juara berbuka puasa. Di hadapan saya ada ayam pecik Kelantan, sedap nampaknya, ada pelbagai jenis minuman-minuman sebenarnya. Dan apa yang penting sebenarnya, Zul, kita nak bawakan kemeriahan di kawasan pasar malam. Tetapi apa penting adalah contoh di tangan saya ini, Zul, RM20, apa yang rakyat dapat RM20 di bazar Ramadan di seluruh negara, terutamanya di Jalan Tan, pasar malam Jalan Tan. Itu antara persoalan yang kita fokuskan, kita garapkan. Contohnya seperti ini, kita berada di, ini adalah ayam percik. Ayam percik, contoh Zul, ini antara luahan yang selalu kita dengar daripada peniaga-peniaga apabila kita katakan barangan-barangan naik dan sebagainya. Ini antara pengusaha yang bersama dengan kita ketika ini. Mungkin sebentar tadi saya ada berbual dengan abang apa nama abang? Abang Fakrul. Tahun ini dan tahun lepas agak berbeza, Abang Fakrul. Sambil kita berniaga ni, mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana keadaannya, harganya macam mana, bang? Harga naik mendadak, bang. Harga naik mendadak. Harga naik mendadak. Lepas tu harga bahan mentah naik agak tinggi lah, agak dalam 10-20% naik. Tahun lepas ayam pecik juga kalau naik. Bahan ayam pecik juga, kita boleh buat RM6, RM8, sekarang tak dapat. Sekarang berapa, bang? Sekarang saya buat RM10, bang. Ayam 2 kilo ke atas, RM10. Habis macam mana mungkin rakyat akan tanya, ada pelanggan-pelanggan semua? Ada yang faham, bang. Ada yang sudah faham dia punya harga dengan bahan mentah sekarang, dia orang dah faham. Dia faham. Dia faham lah. Kita memang harga naik. Ya. Tapi sebagai peniaga tetap teruskan walaupun. Kita teruskan. Apa yang mampu kita teruskan lah. Okey. Itu antara situasi sebenarnya. Terima kasih Abang Fakrul. Itu antara situasi. Saya terpaksa mencelah di segi kanan. Oh, baik-baik, cameraman. Tempat ni agak sempit sebenarnya. Baik, itu antara Abang Fakrul mengatakan bagaimana keadaan di situ. Begitu juga selain daripada makanan-makanan, kalau kita tahu ada kekacang juga naik sebenarnya. Kak, Assalamualaikum. Nak bertanya sikit, perniagaan kacang-kacang naik ke setiap tahun harganya? Harga dia bergantung pada harga barang mentah. Barang mentah. Tapi buat masa ni macam tahun ni naik sikit. Naik sikit. Berapa peratus agak-agak? Ada estimate dalam 10%? 20% macam tu lah. 20%, 20% juga. Jadi akak terpaksa naikkan harga juga. Kita orang tak naikkan harga, kurangkan berat dia. Kurangkan berat. Harga sama. Sebab takut juga. Takut. So, itu juga antara situasi yang terpaksa dihadapi oleh peniaga. betul. Betul. Okey, ini antara akak dia mengatakan ini antara produk-produk kekacang sebenarnya, Zul. Itu realiti sebenar yang kita katakan yang berlaku. Bukan hanya makanan-makanan seperti kita katakan ayam naik. Begitu juga
selain beberapa barangan-barangan makanan asas naik, kacang juga naik, barang-barangan seperti rempah ratus juga naik. Jadi mereka terpaksa menaikkan sedikit harga. Begitu juga dengan buah-buahan. Tetapi apa yang kita nak fokuskan bukan hanya pengguna sahaja, tetapi bagaimana sebagai seorang peniaga yang juga kita tahu sebenarnya Zul, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana selain kita beribadah, terutamanya umat Islam ramai yang ingin mendapatkan kita katakan duit yang lebih dengan usaha yang lebih, berniaga dan sebagainya. Baik, selain daripada buah-buahan dan sebagainya, abang kita ada jual antara barangan-barangan perhiasan sebab hujan terpaksa pakai payung. Bang, nak tanya sikit, ada barangan-barangan makanan mungkin naik. Macam mana dengan barangan-barangan abang jual? Sekarang ni, tahun ni, barang supply dah naikkan harga. So, kita pun terkesan juga. Walaupun tak banyak dalam 50%, tapi kita terasa jugalah. Tapi kita tak boleh jual harga mahal dekat customer untuk tahun ni. Sebab apa? Kita takut macam ada saingan. Sebab sekarang orang pergi dekat media sosial pun ada yang murah. So, kita kena ikut juga. So kalau kita nak jual harga mahal, nanti kita punya sale akan drop. So kita terpaksa juga ikut harga macam tahun lepas. So, apa antara shipping juga, cost shipping yang meningkat tu? Itu salah satu sebab dia gunakan faktor shipping sebagai alasan dia lah untuk nak naikkan harga barang. So kita terpaksa akur lah, kita kena bayar dengan harga yang dia orang tetapkan lah. Tapi nak tak nak margin mungkin kurangkan margin ataupun terpaksa lah cari jalan untuk Betul. naikkan harga demi rakyat. Ya betul. Sebab kalau kita naikkan harga, mungkin rakyat kurang nak membeli. Sebab tahun ni ramai yang terkesan, kita pun faham yang tu. So sekarang kita kena jual harga yang macam tahun lepas juga. Nak naikkan harga pun memang tak sampai hati. Sebab lagipun kita ada saingan dengan media sosial kan. Macam tu. Okey bang, last soalan yang terakhir mungkin. Hujan. Ialah ini perubahan musim, kita katakan monsun. Tapi hari ini 2 puasa, 2 Ramadan. Menjelang ke akhir Ramadan, macam mana perniagaan tahun ni bang? Saya harap perniagaan tahun ni boleh jugalah hit macam tahun lepas. Tapi kalau nak diikutkan tahun ni pun kita nampak macam ada goyang sikit. So saya pun ada rasa risau juga. Takut saya tak berani nak pump barang tinggi-tinggi. Saya hanya ya betul. Saya hanya cuma beli barang yang sepatutnya je. Lepas tu bila tak cukup tambah macam tu je. Betul, saya tak nak ambil risiko. Okey, terima kasih bang. Nama tu bang? Saya Faizal. Faizal bin Ahmad. Terima kasih. Itu peniaga. Itu cerita di sebalik sebenarnya. Kalau kita nak tahu sebenarnya Zul, di kawasan Pasar Malam ini lebih kurang 444 petak. Ya Zul, ada soalan saya dengar. Betul. Faris, kita tahu juga Jalan Tunku Abdul Rahman tu orang kata dulu satu ketika dahulu lubuk untuk mereka berniaga. Jual apa sekalipun pasti ini adalah peluang 1 bulan ni boleh bisnes berlipat kali ganda. Tapi bila tadi abang tadi kata bahawa ada saingan media sosial, mereka tidak boleh naikkan harga. Mungkin juga ada strategi-strategi bisnes yang luar biasa yang mereka jalankan di Jalan Tar pada kali ini. Kerana 400 peniaga sudah pasti ada juga yang menjual barang yang hampir sama. Jadi ada tak pilihan-pilihan untuk pembeli yang mungkin range harganya ada yang mahal, ada juga yang murah. Pilihan-pilihan itu diberikan juga oleh peniaga-peniaga ini. Baik, itu sebab mereka terpaksa kreatif, mereka terpaksa melihat isu ini di mana apabila terdapat kita katakan perniagaan secara dalam talian itu memudahkan lagi, mungkin tidak perlu membayar sewa dan sebagainya, tetapi mereka ini perlu membayar sewa. Jadi harganya itu sedikit sebanyak tinggi sedikit berbanding dengan secara dalam talian. Jadi ramai yang saya lihat rata-rata mereka ini harganya dikurangkan, begitu juga harga di-maintain dan ada beberapa grade-grade tertentu untuk produk-produk mereka. Contoh macam barangan-barangan perhiasan ini yang RM10, bagaimana RM15, RM20, ada tempat-tempat yang telah diletakkan. Dan cara mereka adalah mereka terpaksa kreatif. Ada juga yang berniaga, mereka menggunakan juga aplikasi-aplikasi dalam talian. Bukan hanya mereka duduk di sini sebenarnya Zul, tapi ketika ini dengan zaman arus kemodenan, begitu aplikasi tanpa batasan, mereka juga menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menjual barang mereka selain mereka duduk di tapak pasar malam ini. Jadi boleh dikatakan itulah keadaan sekarang, perniagaan sekarang di mana struggle betul, itu benar, itu berlaku. Begitu juga dengan usahawan, peniaga-peniaga, mereka meskipun barangan-barangan seperti mana abang kata tadi, shipping juga meningkat, tapi pada masa sama juga mereka terpaksa untuk memastikan perniagaan mereka masih berterusan sebenarnya Zul.
Okey, Faris Azman, saya akan lepaskan Faris Azman membeli belah sambil memegang payung di tengah-tengah bandar itu. Saya pasti Faris Azman tadi pegang RM20. RM20 itu akan dibelanjakan untuk buka puasa. Itu Faris Azman akan kongsikan di live streaming kami di media sosial sebentar lagi. 7.45 nanti kongsikan cerita apa yang Faris Azman boleh dapat dengan RM20 itu. Itu perkongsian kami dalam Fokus minggu depan. Faris Azman tadi bersan langsung dari Jalan Tunku Abdul Rahman. Banyak lagi cerita yang kami bawakan dalam Fokus minggu depan besok pula. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.